Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua followers tersayang FB page Klinik Pergigian Happy. So hari ni macam mana, happy ke tak happy? Kan mestilah kena happy walaupun korang kena stay at home, tapi kita masih kena happy sentiasa. Okey. So macam mana hari ni, semua sihat ke? Saya alhamdulillah sihat. Macam mana hari ke-8 lockdown ni, okey ke? Duduk rumah ke? Dah bosan ke? So kalau tak ada apa-apa yang penting, just stay at home, tak payahlah keluar rumah kalau tak ada benda yang penting. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh, thank you, Lin nak cakap terima kasih kepada yang tonton live ni. Okay, dan juga Lin nak minta untuk korang share live ni. Okay, share live ni, share laju-laju, share lah dekat group ke, dekat kawan-kawan, dekat saudara mara, ataupun share dekat news feed tu, supaya lebih ramai lagi orang yang tahu dan boleh join sekali, dan juga boleh dapat ilmu lah dari live ni. Sebab untuk petang ni kita ada segmen Talk to your happy dentist bersama dengan Dr. Suhana. Okay, so sekejap lagi Dr. Su adalah. So sebelum tu, kalau dah share live ni, korang boleh komen dan share. Okay, cakap dan share. Kalau belum share, jangan cakap dan share. Okay, dah share dulu baru komen dan share, supaya saya tahulah yang anda dah share. Okay, so boleh dengar dengan jelas ke suara saya? Alright, dan juga jangan lupa untuk follow Facebook. Kan dah join live ni, jangan lupa untuk follow. Okay, follow kita punya Facebook untuk tahu perkembangan terkini, untuk tahu, untuk ikuti live-live yang akan ada setiap hari, untuk lebih tahu apa yang akan dibincangkan untuk hari-hari yang seterusnya. And kalau korang pun ada ada benda yang nak kita bincangkan, korang boleh juga bagi tahu kita, boleh komen dekat live ni, ataupun boleh je WhatsApp, cakap saya nak, boleh tak saya nak doktor bincangkan tentang apa. Okey, insyaAllah kita akan tunaikanlah apa yang anda nak kita bincangkan tu. Alright, dan bagi sesiapa yang terlepas kita punya segmen-segmen live yang sebelum ni, live Love Your Dentist ataupun Talk to Happy Dentist, jangan risau. Kalau korang rasa nak scroll Facebook tu banyak sangat kan, korang boleh pergi dekat YouTube kita. Okay, like and subscribe. Okay, jangan lupa subscribe. Jangan tengok je tapi tak subscribe. Kalau boleh, dah tengok tu, subscribe sekali. Okay, dan juga kalau lagi best tu, kalau korang boleh share ataupun boleh ajak lagi ramai-ramai saudara mara korang untuk tengok kita punya live ni. Okay, sebab banyak lagi benda yang doktor nak kongsikan dengan anda. Okay, kita nak sharing ilmu, dan juga kita nak bantu menyelesaikan sesiapa yang ada masalah dengan gigi. Okay, so dan selain daripada YouTube, lupa pula kita juga ada Instagram. Okay, so korang boleh juga join ataupun follow lah, follow kita punya Instagram. Okay, Klinik Pergigian Happy. Tu boleh nampak kan, ada keluarkan dekat screen. Alright, boleh follow Instagram, dan juga boleh follow TikTok. Okay, dekat TikTok kita ada sharing tips, ada ada video treatment. Okay, kalau korang nak ada suggestion untuk kita sharekan tips apa, boleh juga bagi tahu. Nanti kita akan cuba untuk tunaikan lah. Kalau korang nak doktor buat TikTok pun boleh juga. Okay, kita akan cuba tunaikan impian anda gitu. Alright, dan boleh akhir sekali korang boleh join kita punya Telegram channel. Okay, Telegram channel, kat situ kita akan masukkan semua info-info lah yang ada dari Facebook ke, TikTok ke, IG ke, segala apa yang kita masukkan dekat media sosial, semua kita akan masukkan dekat Telegram tu. Okay, kita akan bagi link sekali lah, senang, korang just klik link tu dan terus. Contoh, kalau ada video yang kita post dekat TikTok, kita akan post juga dekat dalam Telegram tu. Korang just tekan je link tu, dah boleh terus pergi dekat TikTok. Okay,
So, alright, okay, tak lupa juga hari Ahad lepas kita ada melancarkan kempen Bridge and Crown. Okay, bagi sesiapa yang terlepas, apa kempen untuk apa special offernya Bridge and Crown ni, okay? Kami di sini ataupun lebih spesifik doktor nak bantu 100 orang terawal, okay, 100 orang terawal yang ada masalah gigi jarang, gigi hitam dan juga gigi rongak. Siapa yang ada 3 masalah ni, inilah masanya untuk anda datang ke klinik kami. Datang ke klinik kami untuk dibantu oleh doktor-doktor dekat sini. Okey, jangan risau kalau pasien lelaki tu nak request doktor lelaki, kita ada. Kita ada Dr. Irfan. Make sure kena maklumkanlah masa daftar tu, maklumkan saya kalau boleh nak Dr. Irfan yang entertain saya. Okey, insya-Allah kita akan tunaikan apa yang anda nak. Okay, so kempen ni kita akan berlangsung dari 6 hari bulan 6, iaitu pada hari Ahad lepas, sehingga 7 hari bulan 7 2021. Alright, so ada dalam tempoh sebulan lah. Dalam tempoh sebulan ni lah kita akan jalankan kempen Bridge and Crown ni. Alright, so 100 orang. So far pada hari Ahad hari tu kita mencari 7 orang terawal. Siapa yang dah 7 orang yang dah set appointment tu, dia akan dapat hadiah misteri, tapi pada hari tersebut sahajalah. Okay, so untuk orang yang ke-8 sehingga orang yang ke-100 tak ada hadiah misteri, tapi insyaAllah kita akan cuba sehabis baik untuk membantu menyelesaikan masalah anda. Alright, jangan malu-malu, jangan takut, jangan segan. Just bagi tahu je. Okay, kalau mungkin rasa macam tak boleh nak datang ke klinik ke apa ke, boleh juga kita adakan consultation secara online. Okay, mungkin sekarang pun disebabkan lockdown kan, kita lagi prefer untuk duduk kat rumah, tapi ada masalah sakit gigi yang kita rasa macam dah tak boleh nak kontrol sangat. Okay, jangan risau, kita boleh buat consultation secara online, okay, melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet ataupun Zoom, mengikut keselesaan pada pasien lah. Pasien nak macam mana, okay, nanti kita akan cuba sedaya upaya untuk set appointment dengan doktor yang ada masa tu. Okay, alright, so kita play video dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhana binti Abdul Wahab, berumur 37 tahun dan berasal dari Melaka. Saya berkelulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah Doctor of Dental Surgery. Selepas itu saya berkhidmat dalam sektor swasta, di mana saya ditawarkan kerja di satu klinik yang berada di kawasan Bandar Baru Uda. Dan selama lebih kurang 8 tahun macam tu, dan selepas itu saya nampak satu peluang di mana saya boleh start untuk kembangkan bisnes saya sendiri, dan di situlah titik permulaan saya menubuhkan klinik pergigian Happy ni, kerana saya ada value tersendiri yang saya nak bagi kepada pesakit-pesakit saya, kerana saya nak sangat membahagiakan pasien-pasien saya. Selepas tu idea ni saya usulkan pada suami saya, dan suami saya sangat berminat, menyokong 100%, dan kami berbincang, tidak mengambil masa yang lama lah dengan penubuhan ni yang berlaku pada tahun 2019. Sebenarnya start 2018 dan klinik beroperasi pada awal 2019. So, Alhamdulillah, awal 2019 dan dah nak masuk pun awal 2021, maka hampir 2 tahun klinik pergigian Happy beroperasi, dan Alhamdulillah saya berjaya merawat lebih kurang
lebih 2,000 pasien yang saya sentuh dalam masa 2 tahun ni, tak sampai 2 tahun. Dan apa yang penting pada saya, value yang saya beri pada pesakit saya, yang saya nak dia orang rasa bahagia, happy bila dia orang mendapat perkhidmatan atau rawatan dari saya. So dengan pengalaman saya yang berada dalam bidang pergigian selama 13 tahun ni, saya nampak ataupun saya rasa saya berkebolehan dan mampu untuk mengubah senyuman seseorang daripada seseorang tu tidak berasa yakin kepada lebih yakin, lebih bersemangat, lebih happy dengan kehidupan dia, especially life dia sendiri. Dan itu membuatkan saya rasa saya bagi value yang sangat tinggi pada pesakit dan klien saya. Oleh itu saya banyak, boleh dikatakan di pergigian happy ni memfokuskan pada bidang estetik. Saya sendiri banyak melakukan crown, bridge, makeover, veneer, whitening, braces dan termasuk rawatan-rawatan yang general lah. Kami di sini pun ada 3 orang doktor dan saya fokus pada heavy case lah yang boleh merubah senyuman tu seseorang kepada 300 darjah. Jadi jaminan saya pada pesakit saya akan memberikan rawatan yang terbaik mengikut expectation seseorang. Jika boleh, saya akan berterus terang boleh, dan jika tidak, saya akan bagi jalan penyelesaian lain yang mungkin boleh menyelesaikan masalah seseorang tu. Nasihat saya pada pesakit di luar sana, jangan takut jumpa doktor gigi anda yang berada dekat dengan kawasan klinik pergigian happy. Anda wajib datang sini kerana anda akan rasa happy bila keluar dari klinik pergigian happy. Jangan lepaskan peluang. Anda hanya dapat consultation free, percuma tau, hanya di klinik pergigian happy. Dengan kami 3 orang doktor yang akan berkhidmat untuk memastikan anda keluar daripada klinik happy dengan perasaan happy. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EMS ni sebenarnya dia inflow ataupun dia kita cuci gigi tu menggunakan powder yang kecil lah. So yang the best dia boleh buang plak-plak gigi yang lembut, yang sampai ke dalam gusi pun dia sampai sebab dia guna partikel yang kecil. Dan dia boleh hilangkan stain yang macam kalau ada orang ada stain merokok ataupun stain makanan. EMS ni sangat sesuai lah untuk gunakan tanpa rasa sakit dan tanpa rasa yang tinggi. Sebab kalau guna scaler, kita lebih pada macam cara dia macam berkikis. Kalau yang guna Eklo ni dia lebih kepada lebih suci macam biasa lah. Kelebihan EMS, and EMS ni dia elok untuk orang yang ada penyakit gusi, yang ada penyakit gusi yang rasa gigi karang gigi banyak, tebal, memang kita sesuai dengan EMS lah. Dia masuk sampai ke dalam gusi. Hai, nama saya Farah. Nama saya Sharon. Saya datang ke klinik Happy untuk buat braces. Sama lah, saya pun datang ikut sebab ikut dia, and then 5 star for this klinik. Jenis rawatan yang kita orang buat manual braces.
Kita orang pilih klinik Happy sebab sebelum ni saya memang pernah datang sini untuk buat scaling dengan polishing lah. So saya memang regular kat sini. Saya suka dengan servis dia dan juga flexibility dalam schedule punya management sebab kita orang berdua kerja. So tak semestinya kita orang dapat pergi hari-hari tertentu. So klinik ni dia flexible sikit lah dalam time management. On my side pula, saya pilih klinik ni sebab saya Google and then recommended by her also. Saya tengok mostly customer comment yang 5 star and then service dia okay. So that's why saya pilih inilah klinik ni. Pengalaman saya kat sini so far okey lah. Selalunya saya dengar kalau nak buat braces ke, nak buat scaling ke, selalu orang mengadu sakit. Tapi kat sini syukurlah tak ada rasa sakit sangat. Layanan dekat front desk pun okey. Harga pun affordable, tu yang paling penting je. Sama juga, saya rasa servis dekat sini okey and then staff dia semua friendly, boleh macam kalau kita nak bercerita pun boleh. Surprisingly, saya pakai braces ni saya tak rasa sakit sangat. Memang tak ada rasa. Before dia saya ada cabut gigi dekat sini, memang esok dia saya dah macam boleh makan macam biasa. So that's all. Nasihat saya kepada pesakit lain, jangan takut kalau nak pergi klinik kegigian swasta. Selalunya persepsi orang dekat swasta ni harga dia mahal lah, kena tunggu lama lah. Tapi sebenarnya dekat Happy Dental dia tak macam tu. Harga dia sangat-sangat affordable dan layanan dia tip-top. Bagi saya nasihat dekat pasien luar sana, sama juga, don't worry. And then saya rasa staff di sini sangat okey dan servis dia sangat okey compare dengan tempat lain. First of all, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Fajar. Dia yang banyak guide saya dari mula saya nak buat braces sampailah sekarang dah buat braces. Dia banyak bagi kata-kata semangat lah. Sebab saya sangat-sangat takut nak buat braces sebenarnya. Sama. Nama saya Nuraida. Saya daripada Johor Bahru. Usia rahsia boleh? Okay, next. Kenapa saya datang klinik Happy? Actually saya dah start klinik daripada klinik dibuka lagi. Saya datang. First kali saya buat rawatan untuk cuci gigi. Lepas tu saya ada masalah dengan wisdom teeth. Lepas tu doktor cabut. Lepas tu saya teruskan rawatan sekarang buat braces. Dah 15 bulan dah, alhamdulillah dah buka. So akan datang insyaAllah akan ada buat rawatan lain juga insyaAllah. Mungkin whitening, mungkin juga. Okay, saya sebenarnya pengikut tegar Dr. Suhana daripada klinik dia lama dulu sampai sekarang. So far saya rasa servis dia yang terbaik. Macam mana nak cakap daripada cuci sampai cabut sampai braces monthly ni, memang Dr. Su punya servis, klinik ni punya servis memang terbaik lah. Saya rasa menepatilah keperluan dan apa kesakitan saya tu sangat-sangat membantu. Buat masa ni tak rasa takut lah nak pergi klinik gigi. Selalu kan kalau orang cakap pergi klinik gigi ni menakutkan kan. So far sini rasa macam datang rumah, biasa-biasa je. So tak takut insyaAllah.
Okey, nasihat saya kepada semua pesakit-pesakit gigi yang mengidapi masalah gigi, saya suggest untuk datang sini. Tak semestinya dapatkan rawatan, boleh dapat consultation daripada doktor, boleh tanya dulu apa rawatan yang sesuai. Sebenarnya klinik ini tak menakutkan pun, macam orang cerita tu. Sebenarnya sini semua pun boleh dibantu, terutama masalah pesakit-pesakit gigi kat luar sana, insyaAllah. So ucapan saya untuk Dr. Suhana, doktor-doktor yang lain, pembantu-pembantu klinik, nurse-nurse kat sini, memang terima kasih banyak. Daripada cuci sampai ke dah buka braces ni, so far ni yang terbaik. Saya memang recommend kawan-kawan untuk datang sini. Ramai pun dah kawan-kawan saya datang sini, sebab servis dia, cuba dulu baru tahu, insyaAllah. Okey, so sebentar tadi kita dah play sikit video. Okey, baru ada Dr. Su. Okey, minta maaf lah lambat sikit sebab Dr. Su busy hari ni. Ya, Apa patient dah Dr. hari ni? Ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi ni pun tak habis, terpaksa stop dulu sebab dah ada janji dengan you all semua. Untuk Happy Dentist kan. Minta maaf sangat sebab delay. Kena nak tengok video-video tadi kan, iklan lama. So apa cerita dia hari ni? Alright, okey doktor. So sebelum tu nak tanya doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, so hari ni kita punya tajuk boleh tahan best juga. Okey, tajuk kita hari ni fake braces, jimat atau membazir. Okey, sebab ramai yang buat. ya betul, sebab saya rasa macam sekarang ni ramai sangat orang yang menggunakan fake braces, lagi-lagi di kalangan remaja lah. Yang macam apa orang kata jatuh cinta sangat dengan fake braces ni kan. So saya nak minta sedikit lah pandangan dari doktor berkenaan dengan isu ni. Okay. Sebelum tu fake braces tu apa? Daripada segi Lin sendiri faham fake braces tu apa? Fake braces tu dia menggunakan pendakap gigi yang tak ori lah, yang tiruan, yang apa orang kata yang material dia pun kita tak tahu dia guna apa benda. Dan betul? Kita pun tak tahu sebenarnya benda tu bagus atau tak kan. Takut dia makin lagi merosakkan gigi kita. Betul. Baik, fake braces macam dalam gambar ni adalah macam yang dah disiapkan dengan color dan dawai terus pasang. Ini sebenarnya lebih kepada macam hiasan atau hiasan lah, aksesori dalam mulut kan. Kalau pakai yang jenis macam tadi tu okey lagi sebab dia just clip je, cuma untuk macam cantik je. Tapi kalau macam gambar asal yang sebelum ni kalau kita tengok penggunaan bracket tu pun kita tengok cara pemasangan pun salah. Sebab sepatutnya dia sampai gigi belakang. Ni betul-betul lah Lin, dia nak lurus gigi, betul-betul berbaris gigi dia. Depan je lurus betul gigi dia. So pada pandangan Lin lah sebagai bukan seorang doktor, rasa fake braces ni sebabkan kita guna braces yang salah. Betul, material yang salah. Tapi kami ni dengan kami doktor gigi pula pandangan braces sikit. Fake braces ni mungkin braces tu dia adalah benda yang betul digunakan, tetapi yang menggunakan atau yang memasang kepada pesakit tu adalah fake dentist lah. Maksudnya di sini dia bukan adalah orang yang bertauliah untuk pasang braces tu pada mulut pesakit-pesakit tu. Jadi bila dia tak ada ilmu untuk pakaikan braces, pasang asal boleh je. Dia tengok YouTube, dia buka YouTube, macam boleh buat ni kan. Itu yang baring, cuba-cubalah. Baring kat rumah, kat hotel kan. Asal boleh je sampai, sebab dia orang ni tak ada pengesahan atau pertauliah lah untuk pasang pada pesakit. Sebab dia tak ada ilmu pun. Sebab kalau jujurnya nak pasang braces ni kena ada ilmu lah. Dan ilmu tu pun kita sebagai doktor kita ambil kos, belajar pun puluh ke ratusan ribu kita spend untuk jadi. Ambil masa satu, kos yang tinggi. Untuk dia senang-senang je belajar kat YouTube. Jadi itu yang tak tahu. Dia tengok apa kat YouTube tu, dia rasa dia tahu, dia buat, dia aplikasikan pada pesakit-pesakit, menyebabkan gigi jadi lebih rosak. Itulah fake braces. Kadang-kadang betul je material dia, tapi salah guna oleh orang yang
tidak betul lah. faham. So kena jaga-jaga kat luar tu. Jadi topik dari ni nak tanya tu kan, semua mesti rasa fake braces tu murah. Betul? Betul. Kebanyakan mahal ni lah, memang nak pergi klinik mahal. kebanyakannya memang murah. Lagi-lagi kalau kita jumpa dekat internet, kat Instagram, type je lah braces murah. Ada je. Tapi adakah jimat atau membazir? Sebab apa? Okey, melalui pengalaman saya sendirilah, kalau lah yang fake braces datang ke klinik Happy ni ramai sangat. Oh, ramai. Ramai. Memang ramai. Yang mengadu masalah gusi, yang mengadu giginya tak bergerak, yang mengadu giginya jadi goyang. So itu semua adalah pembaziran pada saya. Betul. Mungkin you all akan jumpa lah at first place, memanglah fake braces ni murah. Orang tawarkan memang murah. Tapi ada juga di kalangan pesakit saya yang datang, dia tak pernah tanya klinik berapa package braces kat klinik. Maksudnya dekat doktor macam yang beriktiraf lah. Yang doktor. Sebab dia assumption dia sendiri-sendiri dia rasa yang dekat klinik mahal sangat. Mahal gila. Rupa-rupanya bila dia datang ke klinik, dia tanya saya, kenapa dekat klinik lagi murah? Pula. Ada 2-3 orang, okey? So you all kat luar jangan rasa yang kat luar tu, yang fake dentist buat tu adalah murah. Kadang-kadang dia orang kenakan charge yang lagi mahal daripada klinik yang kita. Itu satu. Saya pernah jumpa lah. Memang dia kata rupa-rupanya sekali dia review 400. Uish. Itu review doktor pakar pun tak review harga macam tu. So you all kena pastikan lah yang mana betul mana tak. Jadi daripada elok-elok nak jimat, jadi membazir. Lepas tu dah lah benda lagi tu satu, tak betul kan. Betul. Okey, kedua, kenapa kita kata membazir? Sebabnya bila dia datang dalam keadaan gigi dia dah teruk, perubahan yang dia tak nak sebenarnya, rasa macam tak kena, bukan apa yang dia nak. Yes. Tak sampai. Menyebabkan dia dah spend tadi mungkin beberapa amount, datang ke klinik kena buka balik dan start all over again. Lagi bertambah kos. Ya, lagi bertambah kos. So mana celahnya jimat tu. tak jimat langsung. Tak jimat So lagi anda rasa sakit, tak selesa, dan membazir masa, membazir kos, bazir duit. Bazir dengan kena tahan sakit lagi kan. Betul. So itulah jawapannya. Jimat ke membazir, itu jawapannya membazir lah. Membazir. So dah boleh habis lah kita punya talk hari ni. Okey, dah tahu jawapan. Dah tahu jawapan kan. Okey, jawapan dia membazir. Tapi kalau betul nak jimat, kena pastikan kalau rasa nak pasang braces tu memang kena buat research lah. Betul. Memang kena pergi tanya. It's okay je. Doktor gigi kena pergi tanya betul dekat klinik tu. Betul. Supaya tak mendatangkan kesan buruk. Kan. So kita tak nak lah ada kesan-kesan buruk. Kesian kat doktor-doktor gigi ni kan. Nak kena ni pula. Lepas tu datang pula klinik. Lepas tu nanti doktor yang akan ni. So doktor memang pernah handle lah kes-kes macam tu. Benar. Memang ramai je yang daripada dia pakai soal fake siasat braces. Kita biasanya memang soal siasat lah. Kita tahu kalau orang ni pakai fake atau tak. So kadang-kadang dia datang dia nak minta servis, tapi saya cakap, doktor mana yang buat? Dia kata, okey, saya daripada KL. Saya daripada somewhere else lah. Konon-konon macam pindah kan. Tetapi bila kita dia minta rekod balik, dia tak bagi. Dia tak boleh bagi. So biasanya macam tu diorang dari kalangan yang fake braces lah. Yang dibuat dekat luar dengan entah siapa tak, dekat rumah, dekat hotel. Dan kadang ada juga orang di luar sana yang diorang tak tahu tau. Buat kat rumah tu dengan kat hotel tu fake braces. Jujurnya ada juga orang yang tak tahu. Memang ada. Dia kata, oh itu bukan doktor Mestilah doktor mestilah kena datang mestilah ada klinik kan. Tapi tak dinafikan memang ada juga orang yang dia tak tahu pun knowledge ni. Betul. Soalan kita ada di sini untuk bantu anda. Kenal pasti siapa yang betul, doktor mana yang boleh buat. So ingat kalau nak pasang braces je tiba-tiba orang tu suruh datang ke rumah, tak payah. Atau dia datang rumah kita Lin. Atau dia datang rumah. Oh boleh buat servis datang rumah juga. Macam-macam lah kan. So kalau boleh elakkan lah. So bila dah tahu benda ni, boleh spread dekat kawan-kawan ataupun ada anak saudara ke kan. Wish, gambar Jihan. Ni Jihan memang pakai betul dengan doktor. Dia memang pakai betul Bila lah. kita buat dengan orang yang betul, maksudnya yang bertauliah, doktor bertauliah,
you akan memang bukan dari segi gigi you saja berubah, malah rupa you pun Yes, berubah. betul. Dia akan Profile auto Yes. jadi memang berubah lah penampilan betul. diri tu. So result pun akan lain bila buat dengan doktor. Mungkin orang yang ada nasib orang di luar sana yang gigi dia tak adalah apa sangat, tapi dia pakai fake braces, so dia tak nampak lah macam ada defect kesan sangat lah, atau ada kesan kan. ah. Tapi kalau orang yang jonggang lah, saya jumpa lah ramai yang ada jonggang, dia pakai kat luar, dia kata saya dah 2-3 tahun pakai, gigi saya tak berubah. Memanglah, awak tak cabut gigi. Macam mana gigi orang nak masuk? Sebab awak buat dengan fake dentist. Fake dentist tu dia tak cabut, dia tahu pasang saja. Dia Itu pun pasang, belajar, itu pun belajar kat YouTube. So itu kalau macam you belajar kat YouTube pun you boleh pasang sendiri kat mulut. So ilmu nak pasang braces ni bukan sekadar memasangkan, meletakkan bracket tu, tetapi banyak dari segi lain yang dia ambil kira, macam mana gigi tu nak bergerak, mana dulu nak digerakkan, gerak pakai apa. So itu yang mahal lah. So kita ada soalan Kita ada soalan dari Muhammad Hilman Hadi. Braces ni ada banyak jenis ke doktor? Okey, soalan yang bagus. Terima kasih Cik Irman. Di depan sana tu ya. Braces ada, kalau di klinik happy kita ada 3 jenis lah. Kita ada 3 jenis. Yang kita biasa panggil, nak fahamkan pesakit, kalau macam dalam gambar ni auto. Kenapa you tengok auto? Sebab dekat bracket tu dia ada self, dia boleh self ligate. Dia ada clip kat situ yang mengikat wire tu dengan bracket tu. So itulah yang kita panggil auto. Sebab dia self ligate. Keduanya kita ada jenis yang warna-warni ni kita panggil manual. Sebab wire tu nak lekat dengan bracket kena pakai getah. Getah tu kita pasang kena betul, getah yang ni warna-warni tu. So getah tu dah mengikatkan wire kepada gigi kita. Jadi getah tu kena tukar selalu. So itulah dipanggil manual lah atau konvensional. Lagi satu jenis yang warna gigi ni kita panggil seramik. Seramik ni, kalau yang ni saya tengok yang manual punya seramik lah. Dia ada juga auto seramik. So seramik ni warna gigi bagi orang yang pentingkan kecantikan, dia tak nak orang tengok dia pakai braces, ataupun orang ni dia allergic kepada metal. Ada juga yang pakai metal, dia ada allergic reaction menyebabkan gusi dia sakit, berdenyut, bernanah. So kita tukar kepada jenis yang seramik ni lah. Okay. So terima kasih pada yang tanya soalan tu, sebab mungkin ada yang tak tahu kan berapa jenis braces semua ni. Okey. Tadi kita dah cakap tadi memang membazir lah kan. Okay, so last lah, sebab kita pun doktor pun ada patient kejap lagi. Saya berhenti kejap. So apa nasihat terakhir doktor lah pada mereka yang dah pakai tapi dia masih macam tak ada kesedaran lagi untuk untuk pergi ke jumpa ke doktor yang sebenar, ataupun mereka yang ada niat, macam dia dah niat dah ada duit nanti nak pasang yang fake. Siapa yang ada niat tu daripada awal saya nak batalkan niat anda. Jadi tolong sedar. You hanya membuang duit, membazir saja, dan menyebabkan diri you sakit 2 kali ataupun sakit yang kita tak nak. So braces ni kalau you salah tarik ke atau salah pakai ke apa benda kan, dia akan menyebabkan gigi you boleh hilang terus. Itu lagi lah kita tak nak. Itu lagi mahal kita sebenarnya. nak cantik kan, bukan nak menghilangkan gigi kan. Jadi kenapa dia boleh jadi hilang terus gigi tu? Sebab dia tarik pada wire yang salah ke apa, sampai gigi tu boleh menyebabkan goyang teruk dan boleh menyebabkan sakit dan terpaksa cabut. Macam kronik lah, kes kronik. Sampai kena cabut tu yang tak nak. Tak nak lah, sebab nanti kita dah ada tambahan kos lain pula. Dah kena buat rawatan lain pula kan. Dan keduanya ialah macam kita cakap, gigi tu penting, asset you. Daripada mula you nak cantik jimat, you akan jadi tak cantik, sakit dan membazir. Double kan? cost pula. Banyak pula kos nak keluarkan, lepas tu tanggung sakit lagi. So nasihat saya, you tanya je lah klinik berdekatan. Nak tanya 5-10 klinik pun tak apa. Jangan takut untuk tanya. Tak semestinya you tanya tu buat, sebab range harga kat klinik lebih kurang sama je. Berkata purata dia sama je lah kalau doktor buat. Tapi yang bagusnya di klinik-klinik doktor kami memudahkan cara pembayaran tu. Maksudnya kita ada deposit dan kita ada installment. Jadi tanya untuk dengan tahu lebih lanjut, sebab braces ni bukan sekadar pakai braces. Mungkin doktor akan diagnose you kena cabut dulu, mungkin ada you benda-benda kena tampal. lain kan, Banyak benda yang kena diambil kira sebelum pakai braces. Sebab
nak pakai braces ni kita kena control, kita kena pastikan oral hygiene kita dalam keadaan tip top, bersih. Sebab you tarik gigi akan goyang. Kalau mulut tak bersih, you akan menambah terukkan lagi goyang gigi tu, dan sehingga boleh menyebabkan kerosakan-kerosakan lain yang kita tak nak. Betul. So penting sangat untuk buat dengan doktor bertauliah, sebab mereka tahu apa yang nak ditarik dan guna wayar apa untuk ditarik. Betul. Jadi movement-movement tu diorang tak belajar kat luar. So diorang akan ambil kesempatan pada you all hanya menepikkan besi tu Ada pula untuk doktor cantik saja. yang saya terbaca dekat internet, dia guna sepek kuku untuk tarik ada tu. saya dengar juga. Hai. Dan Kita ada yang cepit kuku baca- dia, lepas tu cepit pula kat wayar. Kita yang baca ni pun boleh fikir guna apa logik kan. Takkanlah benda-benda macam tu kita guna sepek kuku kan. Lagi satu memang tak hygienik lah bila Yes. buat dengan bukan di klinik. Sebab diorang tak mengambil kira cross infection punya problem. Dan nak lagi waktu COVID ni Jing, kita tak nak lah dia gunakan barang yang orang lain dah guna ke atas diri you pula. So kita tak tahu previously orang tu ada HIV ke, betul. ada COVID ke. So tiba-tiba tak dimasak atau tak disterai betul alat tu, diguna pula kepada you. Pada kita. Kalau tak kena you mungkin kat adik-beradik ke, Yes, betul. kat anak ke, kat suami ke. Kita tak Jadi tahu kita kan, tak orang tahu benda tu sekeliling kita. boleh transfer pula dekat you yang tak pergi. So benda tu cross infection tu lah. Kalau yang tak ada di luar, yang tak ada pada mereka, kerana kita di klinik ada proses sterilization. Benda tu penting untuk matikan kuman. So barang yang kita guna kat you, kita tak akan guna kat pesakit lain. Dan pesakit lain kita tak guna kat you. So maksudnya benda tu dimati kuman, baru kita guna untuk pesakit seterusnya lah. Betul tu, memang betul-betul mementingkan hygiene lah Betul. dekat klinik. Mana-mana klinik pun memang akan pentingkan hygiene tu kan doktor kan. Dan dia bahayalah bila you tak buat dengan keadaan you baring betul proper. Dentist tengok mulut you kena ada lampu, kena ada suction untuk sedut air liur. Jadi proses tu susah dan menyebabkan kadang-kadang you baring atas katil ataupun dekat sofa hotel tu. ataupun sofa yang macam flat. nak tidur. Benda tu kan kecil. Ya, betul. So kemungkinan boleh tertelan masuk paru-paru pun boleh. Lepas tu guna torchlight je. Ya, tu bahayalah. Jangan sampai jadi macam tu lah. Ya, betul. So nasihat saya, boleh tanya dulu, konsult dulu dengan klinik berdekatan rumah anda. Siapa yang dekat-dekat Jalan Tampur dan Tanah Kering Happy. So kita akan terangkan. Istimewa dekat klinik pergigian Happy ni sebabnya consultation kita percuma je kan doktor. Betul. Tak kena bayar pun, tanya je. Tak payah malu-malu. Kalau kalau mungkin sekarang ni sebab lockdown, mungkin tak boleh nak datang ke apa ke, nak WhatsApp pun boleh, ataupun kita nak buat secara online, boleh video call. Boleh nak video video call call dengan Dr. Sana. Kalau kita ada live macam ni, kita boleh bring on camera juga. Yes, betul. So you all kalau nak bring on camera, boleh bagi tahu dalam conversation, dan team saya akan bring on camera. Kita boleh bersoal jawab secara live. Ya, betul. Kalau ada soalan boleh terus je direct tanya dengan tak ada doktor. masalah. Sebab benda ni kalau you datang sini pun, walaupun kita costing, buka alat-alat kita yang dah kita sterile, lepas tu nanti nak sterile balik, semua tu costing. Tapi kita tidak mengenakan apa-apa cost lah untuk check up. Biasanya cost ni 50 ke 100.5 lah kalau di klinik lain. Sebab consult pun adalah salah satu servis lah. Tapi kita di sini amalkan benda ni masih lagi percuma. Untuk niat kami membantu anda. Betul. Kita nak membantu, nak memudahkan kan. Sebab mungkin ada orang ni dia rasa macam nak tanya tapi macam tak nak tanya. Yes, ada betul. rasa takut dan sebagainya malu. kan. Tak ada masalah. Tanya je. Kalau belum ada rezeki, it's okay. Okey. Alright, so terima kasih doktor. Sama. Okay, doktor pun ada patient. So nanti kita akan jumpa lagi bersama dengan doktor, dan juga thank you so much doktor sasa lah. Thank you so much pada yang menonton live ni, dan thank you pada yang dah share juga. So korang kalau korang ada idea untuk ataupun ada perkara-perkara yang nak kita bincangkan, ada suggestion, korang boleh komen ataupun boleh WhatsApp nombor 0149184425. boleh cakap lah, saya nak minta Dr. Su bincangkan isu ni. InsyaAllah nanti kita boleh, akan kita akan
cuba untuk bincangkan. Okey, jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Instagram, Facebook, TikTok. Yang paling penting TikTok lah sebab kita ada sharing tips. Okey. Tak minta maaf. Okey, so Okay. so kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.